Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 kekal 141 orang selepas tidak ada kes baru disahkan hari ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengumumkan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 21 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 bulan Mei 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, satu kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada seramai 135 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 5 kes. Dari jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan, heart-lung machine ataupun ECMO dan mesin pernafasan, manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan pernafasan saja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 101 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,578 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 182 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 16,705 ujian. Permohonan bagi mendapatkan kod verifikasi aplikasi Bru Health kini dipanjangkan kepada seminggu. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut bagi menjawab aduan orang ramai mengenai masalah yang dihadapi oleh sebilangan pengguna. I think semalam ada masalah dengan the verification code tu sebab masalah dengan SMS anilah. Okay, that's been rectified. And tapi one of the provider masih ada masalah. So now to help to solve this problem juga, now the verification code instead of lasting for certain period now dipanjangkan untuk seminggu. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk membuat sekali saja, jangan sebab ada orang buat sampai 5-6 kali kan. So this will further jam the system lah. The two providers sudah okay. It's just one of the providers still have some problems. Majlis penutup tadarus Al-Quran bagi jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar diadakan dengan menggunakan kaedah aplikasi Zoom dalam talian. Bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Lebih dari 50 orang menyertai majlis penutupan tadarus Al-Quran bagi jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar semalam. Majlis tadarus dilakukan dengan menggunakan kaedah aplikasi Zoom dalam talian. Majlis disertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Pihindatul Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis Tadarus Al-Quran menggunakan kaedah aplikasi Zoom ini telah bermula sejak 1 Ramadan dengan dibagikan kepada 2 halakah. أفلا يعلموا إذا يعصر ما في القبور وحسر
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB telah menerima sumbangan berbentuk peralatan perubatan dari Kementerian Pertahanan Nasional Republik Rakyat China. Kemarin diadakan majlis penyerahan rasmi sumbangan bagi keperluan menangani pandemik COVID-19 di Kementerian Pertahanan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua bagi pihak Kementerian Pertahanan dan ABDB daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong. Sumbangan merangkumi alat ujian suhu badan dan peralatan pelindungan diri PPE telah tiba di negara ini pada hari Selasa lalu menggunakan pesawat tentera Ilyushin IL-76 dari Tentera Udara People's Liberation Army. Sebelum majlis penyerahan tersebut, Menteri Pertahanan kedua menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar dan Mutlak bagi Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam di VIP Lounge Kementerian Pertahanan. Selain dari negara Brunei Darussalam, pesawat Tentera Udara People's Liberation Army Republik Rakyat China juga telah membuat penerbangan merentasi negara-negara ASEAN untuk menyumbangkan bekalan dan kepakaran perubatan bagi menangani jangkitan wabak COVID-19. Dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19, negara Brunei Darussalam memberi penekanan ke atas penglibatan dan kerjasama masyarakat sehingga dapat mengelakkan skala keseluruhan lockdown di negara ini. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth kali ke-32 yang diadakan kemarin. Mesyuarat turut memfokuskan kepada keperluan mengambil strategi-strategi dalam menangani wabak COVID-19 serta mengingatkan negara-negara ahli untuk tidak mengenepikan isu-isu kesihatan lain dalam menangani pandemik COVID-19. Dengan temanya tahun ini, penyelarasan respon terhadap COVID-19, mesyuarat membincangkan kerjasama Commonwealth ke arah memastikan tindakan yang mantap bagi semua negara ahli Commonwealth dalam menangani wabak COVID-19. Di bawah isu teknikal mengenai strategi-strategi mempromosi penyelesaian inovatif termasuk produk-produk digital dan perkongsian maklumat di antara negara-negara ahli. Yang Berhormat Menteri Kesihatan turut mengetengahkan respons terhadap pandemik COVID-19 dan demi mengekalkan kestabilan ekonomi di negara ini. Ia termasuk kaedah penyelesaian secara digital yang sedang digunakan pakai bagi memantau dan memberikan maklumat situasi COVID-19 terkini dalam membantu penggubalan dasar dan pembuatan keputusan. Yang Berhormat juga mengongsikan pelancaran aplikasi Bru Health kemarin oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam yang menggabungkan semua kaedah awam yang tersedia dalam aplikasi telefon bimbit bagi iOS dan Android, di samping menambah ciri-ciri baru termasuk pengesanan kontak awam dengan penggunaan teknologi selain Bluetooth, iaitu laporan harian bagi status kesihatan diri dan peruntukan kod kesihatan peribadi untuk orang ramai. Kod tersebut merangkumi warna hijau iaitu sihat, warna kuning risiko rendah, warna merah bagi yang mengalami simptom serupa influenza, warna biru untuk pesakit COVID-19 yang sembuh tetapi masih menjalani pengasingan dan warna ungu untuk pesakit positif COVID-19. Untuk masa hadapan, Kementerian Kesihatan akan berusaha untuk berinovasi dengan menerapkan strategi-strategi bagi terus memberikan penyelesaian secara digital kepada orang ramai. Mesyuarat turut memfokuskan beberapa perkara, antaranya mereview dan menilai kemajuan terhadap penyakit COVID-19 di peringkat wilayah dan nasional, memberi komitmen untuk bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi terutama Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk menyokong respons global dan mengakui pentingnya mewujudkan penyelarasan respon ekonomi dalam fasa pemulihan dan pembaikan. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Ahmadu Lamin Samatheh, Menteri Kesihatan di Gambia, itu dihadiri oleh Menteri-Menteri Kesihatan dan pegawai-pegawai kanan dari negara-negara ahli Commonwealth. Kempen Derma Komputer Computerable Tablet yang diusahakan bersama oleh Kementerian Pendidikan
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI menutup tirainya kemarin. Kempen seumpamanya antara lain bertujuan menyokong pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19. Kemarin pihak penganjur bersama juga menerima beberapa lagi sumbangan dari pihak-pihak tertentu. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Pendidikan. Kesemua sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat menyumbangkan 10 unit komputer riba dan 50 buah tablet. Sumbangan disampaikan bersama oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendekar Alam, Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Haji Sabtu, Yang Berhormat Awang Ong Tiong Oh, Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Mirianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman dan Yang Berhormat Pangeran Haji Ali bin Pangeran Maun, ahli-ahli Majlis Mesyuarat. Telekom Brunei Berhad Nexus menyumbangkan 40 buah komputer. Dari jumlah tersebut, 10 buah komputer dibekalkan dengan webcam yang ditaja oleh syarikat CF King. Sumbangan disampaikan oleh Dayang Haja Nur Azura binti Haji Muhammad Tahir, Ketua Pegawai Eksekutif Telekom Brunei Berhad Nexus. Progresif Sendirian Berhad menyumbang 34 buah komputer riba yang disampaikan oleh Dayang Haja Nurul Haniah Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutifnya. Manakala 16 unit komputer pula disumbangkan oleh ThyssenKrupp Industrial Solution BRN Sendirian Berhad dengan kerjasama Lilama Southeast Asia Sendirian Berhad JEL, Borneo Sendirian Berhad dan Saifuddin Sendirian Berhad. Sumbangan disampaikan oleh Awang George Sherman, Ketua Pegawai Eksekutif. Setelah beberapa sekatan sementara penerbangan keluar negara sejak 23 Mac yang lalu bagi membendung penularan pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam, pada hari ini seramai 150 pekerja migran Indonesia PMI meninggalkan negara dengan menggunakan penerbangan khusus BI 4735 ke Jakarta, Republik Indonesia. Penerbangan pagi tadi merupakan penerbangan kedua yang mana penerbangan pertama adalah pada 1 Mei yang lalu dengan membawa 98 pekerja migran Indonesia. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat tinggal ialah Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam. Penerbangan ini mencerminkan pemedulian terhadap masalah yang dihadapi para pekerja migran Indonesia yang menetap di negara ini yang ingin pulang ke tanah air. Penerbangan khusus dengan Royal Brunei Airlines ini kami laksanakan khusus ya, membawa penumpang orang Indonesia yang bekerja di Brunei yang sudah habis kontrak kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Indonesia yang dulu berwisata ke Brunei kemudian tidak bisa balik ke Indonesia karena tidak ada flight, tidak ada penerbangan. Dan juga beberapa ada yang hamil. Saya atas nama mereka semuanya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Brunei Darussalam, khususnya pihak imigrasi, pihak kantor Perdana Menteri GPMO, kemudian juga lembaga-lembaga lain, juga RBA, Royal Brunei Alliance dan kawan-kawan di Brunei, para majikan Brunei, tuan-tuan, puan-puan, kami berterima kasih mereka bisa pulang dan kami berharap COVID ini bisa segera hilang dari, bukan hanya dari Brunei tapi hilang dari seluruh dunia. Insya Allah Tuhan segera memberikan kepada kita keselamatan dan kita semuanya termasuk di Brunei bisa hidup dengan normal kembali, kita bisa jumpa lagi, masjid-masjid bisa buka lagi, kita bisa ibadah. Penerbangan ini adalah hasil pendekatan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Bandar Seri Begawan kepada penerbangan di Raja Brunei. Sebelum berlepas, para penumpang disediakan sarung tangan dan sungkup muka. Penerbangan ketiga dijangka berlepas Ahad ini dengan membawa pulang 112 pekerja migran Indonesia ke Surabaya.
Kempen kesedaran pendermaan darah Blood Donation Awareness Campaign Drop Your Blood Letters bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pendermaan darah di negara ini dan jumlah penderma darah dihasratkan akan meningkat terutama di bulan Ramadan. Perkara itu antara yang dijelaskan semasa sidang media mengenai kempen berkenaan di Kementerian Kesihatan. In that context, we were hoping to find some way where we could do our part as a British High Commission to give back. Tuan Yang Terutama Richard Lindsay, Pesuruhjaya Tinggi British di negara ini dalam kenyataannya berkata, Suruhanjaya Tinggi British berharap dapat menyokong usaha kesihatan awam di negara ini sebagai sebahagian dari tanggungjawab sosial. Sokongan ini adalah khusus semasa berlakunya penularan COVID-19 dalam membantu mereka yang memerlukan darah serta cabaran dalam menderma darah. So what we wanted to do was to find a way that has used work very Terdahulu, Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan, dalam ucapannya berkata pendermaan darah adalah satu usaha yang mulia dan merupakan kesukarelaan hati seseorang penderma. Tambahnya, ramai penduduk di negara ini tergolong dalam darah jenis O, namun kesemua kumpulan darah diperlukan pada setiap masa dan selamat untuk didermakan kepada para pesakit. The Royal Brunei Police Force Fire and Rescue. It is safe to donate blood during this pandemic COVID-19, and you can save life by donating blood. And remember, we need O, A, P, and AB. Bagi mereka yang berhasrat untuk menderma darah, boleh berbuat demikian dengan memuat naik nama atau nama pertubuhan dan dihantar ke media sosial masing-masing dengan menuliskan @british.hc.bn, bloodbank_repass atau menggunakan hashtag #DropYourBloodLetters dan hashtag Ukin Brunei. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri melalui bahagian pengurusan teknologi maklumat telah menganjurkan program Ihya Ramadan. Program tersebut merupakan program pembangunan sahsiah dan kerohanian yang diadakan pada setiap tahun di samping untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Pelbagai aktiviti berbentuk keagamaan dirancang sepanjang program tersebut diadakan, antaranya ceramah, tadarus Al-Quran dan infak Ramadan. Sebagai sebahagian daripada pengisian tersebut, 2 pegawai amil dari Kementerian Hal Ehwal Agama dijemput bagi majlis pembayaran zakat fitrah dan harta. Sesi pembayaran zakat fitrah juga dilaksanakan oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Awam. Aktiviti ini adalah salah satu inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri bagi memudahkan warga jabatan ini melaksanakan ibadah pembayaran zakat. Pada masa yang sama, menyahut dan menyokong inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama dalam pemudah cara pembayaran zakat fitrah di kalangan warga perkhidmatan awam. Sebagai langkah berjaga-jaga jua, jabatan ini menyahut saranan Kementerian Kesihatan dalam situasi COVID-19 iaitu memastikan langkah-langkah penjarakan sosial dipraktikan dan mana yang berurusan di jabatan ini terus boleh membuat pembayaran zakat juga. Alhamdulillah, salah satu aktiviti yang diadakan ni macam zakat fitrah ni bagus untuk memudahkan semua warga perkhidmatan awam itulah. Untuk menyampaikan tanggungjawab satu kewajipan itu kan. Berzakat di jabatan sendiri alhamdulillah meringankan meringankan kami semualah pekerja di Jabatan Perkhidmatan Awam. Orang ramai yang berurusan di jabatan berkenaan turut mengambil kesempatan untuk membayar zakat fitrah dan harta semasa program ini. Kelurusan saya datang ke sini kerana ada urusan dengan jabatan ini, maka saya nampak ada tempat membayar zakat fitrah. Jadi saya teruskan, alhamdulillah. Ini adalah perkara yang baik dan sepatutnya diteruskan di masa-masa akan datang.
Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mengeluarkan Akta Perintah Keselamatan Kebakaran 2016 dan akan dilaksanakan dalam 3 fasa secara berperingkat, iaitu fasa 1 Ease of Doing Business, fasa 2 Petroleum and Flammable Materials dan fasa 3 Power to Board Vessel for various purposes. Perkara tersebut dinyatakan oleh pemangku pengarah teknikal Jabatan Bomba dan Penyelamat semasa sidang media bagi Peraturan Keselamatan Kebakaran 2020. Awang Nohi Irwan Sukarki bin Haji Pawi menjelaskan fasa 1 telah pun dikuatkuasakan pada tahun 2016 dengan mengadakan jiraiwara di keempat-empat daerah bertujuan bagi mengenalkan lebih lanjut kepada peniaga-peniaga swasta dan agensi-agensi kerajaan tentang memudah cara menjalankan perniagaan, ease of doing business. Bagi meneruskan pelaksanaan penguatkuasaan fasa 1 ini, peraturan keselamatan kebakaran komposisi kesalahan 2020 telah diperkenalkan dan telah diwartakan pada 4 Mac 2020. Ianya akan mula dikuatkuasakan pada bulan Ogos 2020. Antara beberapa contoh kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan adalah seperti berikut: menghalang laluan kecemasan, menghalang dan menutup mana-mana sistem pencegah kebakaran, menutup, merosakkan dan menghalang pilih-pilih bomba, dan pengubahsuaian aktiviti perniagaan tanpa kebenaran. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai untuk memastikan kesemua bangunan dan premis-premis perniagaan mematuhi keperluan yang terkandung dalam Akta Perintah Keselamatan Kebakaran 2016 supaya memiliki sijil keselamatan kebakaran dan perakuan bomba bagi keselamatan orang awam. Bagi sebarang pertanyaan dan makluman lanjut mengenai perkara tersebut, bolehlah menghubungi bahagian keselamatan kebakaran jabatan berkenaan di talian 238-0402 atau 409 sambungan 300 atau melalui email firesafetydivision@bomba.gov.pn. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Awam melalui bahagian pengurusan teknologi maklumat Kelmarin julung kalinya turut mengadakan ceramah Ihya Ramadan. Ceramah sempena bulan Ramadan 1441 Hijrah 2020 Masihi tersebut berlangsung di Jabatan Perkhidmatan Awam Jalan Kumbang Pasang. Hadir Dayang Hajah Nur Airah binti Abdul Rahman, pemangku timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ceramah yang bertajuk Ramadan kali ini telah disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Nazif bin Haji Aun Damit, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Unisa. Selepas ditanya oleh para sahabatnya Rasulullah, salat apa yang kau buat dengan Rasulullah yang kami lihat dalam bulan Ramadan? Jabatan tersebut julung kalinya mengadakan ceramah seumpamanya dan menggunakan kaedah ceramah melalui online teleconferencing yang disiarkan ke setiap bahagian jabatan dan boleh ditontoni oleh semua pegawai dan kekitangan sebagai inisiatif untuk pengendalian ceramah tersebut. Program ini dihasratkan untuk meningkatkan penghayatan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak yang dipupuk melalui semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan kekitangan jabatan. Dalam usaha memeduli dan memelihara kesejahteraan serta kebajikan umat Islam, khususnya saudara-saudara baru di negara ini, Kelmarin Pusat Dakwah Islamiah mengadakan lawatan kerja ke rumah-rumah panjang di daerah Temburong. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Lawatan tersebut diadakan bagi memantau saudara-saudara baru dari segi aspek penglibatan mereka dalam bidang dan bimbingan dan penghayatan agama Islam, terutamanya dalam mengerjakan sembahyang. Lawatan hasil kerjasama di antara Pusat Dakwah Islamiah dan Jabatan Ukur ini adalah kesinambungan projek sebelum ini, iaitu penandaan arah kiblat pada tahun lepas yang mana dilancarkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama pada 24 Disember 2019 di Rumah Panjang Kampung Semabat. Penandaan arah kiblat tertumpu kepada 4 buah rumah panjang daerah berkenaan, iaitu Rumah Panjang Kampung Amobi, Rumah Panjang Kampung Amusi, Rumah Panjang Kampung Sibut dan Rumah Panjang Kampung Sumbiling.
Yang mana tujuan ini sebenarnya adalah untuk ada sekiranya ada saudara-saudara baru ataupun para mualaf yang masih orang menetap di rumah panjang ini, jadi adalah satu kemudahan bagi mereka untuk mengetahui arah kiblat. Jadi sekiranya mereka memerlukan penandaan arah kiblat, jadi alhamdulillah di sini sudah disediakan secara percuma oleh kerjasama Jabatan Ukur lah. Selain peletakan penandaan arah kiblat, Pusat Dakwah Islamiah juga mengagihkan buku panduan tarawih dan witir serta teks doa-doa. Salah seorang saudara baru melahirkan kesyukuran atas kemudahan penanda arah kiblat berkenaan untuk memudahkan mereka mengerjakan sembahyang. Gembiralah hatiku, senangku semayang, supaya aku pandai semayang. Sementara itu, Pusat Dakwah Islamiah akan terus memeduli dan memantau saudara-saudara baru di masa akan datang di samping merancang bagi penandaan arah kiblat di rumah-rumah mu'alaf persendirian secara percuma. Ini adalah permulaan projek penandaan arah kiblat ini, yang mana permulaannya ini dibuat di rumah-rumah panjang, tetapi insya-Allah Pusat Dakwah Islamiah akan merancang lagi penandaan arah kiblat ini akan dibuat di rumah-rumah mualaf persendirian. Sekarang kebiasaannya penandaan-penandaan itu memerlukan pembayaran, tetapi alhamdulillah melalui dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah dan juga Jabatan Ukur, penandaan arah kiblat ini adalah percuma khusus untuk para mualaf saja. 90 orang anak yatim dari keempat-empat daerah dan 40 orang golongan kurang berkemampuan yang terpilih menerima infak khusus daripada Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei dengan kerjasama Kumpulan Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam. Majlis Biskita Peduli Anak-anak Dikasihi berlangsung di kediaman yang dipertua Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei di Perumahan Negara Kampung Rimba, Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Haja Aminah binti Haji Momin yang dipertua Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei. Majlis antara lain adalah untuk meringankan bebanan para penerima lebih-lebih lagi di musim Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang, serta menyemarakkan lagi bulan suci ini dengan mengadakan program kemasyarakatan dan keagamaan. Majlis turut melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19 seperti yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan. Projek Jelajah Ramadan yang dikendalikan oleh Projek Bina Ukhuwah meneruskan lagi usahanya mengagihkan sumbangan daripada orang ramai kepada lebih 150 buah keluarga kurang berkemampuan di negara ini. Projek kali keempat itu meneruskan pengagihannya petang kemarin di daerah Tutong. Awang Muhammad Asna Syahruni alias Afiq bin Haji Osman, Perhubungan Awam untuk Jelajah Ramadan Projek Bina Ukhuwah, semasa ditemui RTB menjelaskan sumbangan yang diterima adalah hasil kutipan daripada orang ramai ataupun pelanggan yang menghulurkan sumbangan mereka berupa barangan asasi melalui subprojek membeli belah sambil beramal, iaitu Ramadan Basket di beberapa buah pasaraya di negara ini. Projek Jelajah Ramadan ini kali keempat sudah diadakan oleh Projek Bina Ukhuwah. Ini adalah salah satu inisiatif Projek Bina Ukhuwah untuk membantu golongan kurang berkemampuan ini. Hasil sumbangan ini bermula kami salah satu langkah awal kami untuk memulakan projek ini ialah dengan Ramadan Basket yang kami ada kolaborasi dengan supermarket di negara Brunei Darussalam yang telah dilangsungkan dalam 3 minggu lepas. Penyerahan sumbangan merupakan inisiatif bagi menghulurkan sumbangan dalam sama-sama membantu meringankan beban mereka yang memerlukan, selain memberi keceriaan ketika menyambut bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh kesyukuran. Hasrat Projek Bina Ukhuwah yang pertama ialah untuk mengeratkan silaturahim dia. Yang kedua, supaya golongan macam ini tidak terlepas pandang, terutama sekali waktu musim COVID-19. Yang ketiga, untuk menghadirkan keceriaan di wajah mereka lah, terutama sekali waktu bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Pelbagai aktiviti keagamaan terus diadakan di negara ini bagi memeriahkan lagi bulan Ramadan yang hanya tinggal kurang dari 2 minggu.
Petang tadi diadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi belia-belia wanis Masjid Kampung Lambak Berakas dengan menggunakan kaedah aplikasi Zoom. Majlis disertai oleh lebih 70 orang belia dan belia wanis yang terpilih. Ianya adalah inisiatif dan anjuran ahli jawatan kuasa Biro Belia dan Kumpulan Belia Wanis Masjid Kampung Lambak Berakas. Majlis Khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan kemudian diakhiri dengan doa selamat dan doa penutup. Platform media sosial dihebohkan dengan satu rakaman video yang tular mengenai kelakuan curi barangan jualan di sebuah kedai runcit di kawasan Kampung Katok. Hasil siasatan mendapati 3 orang suspek warga tempatan dipercayai terlibat melakukan perbuatan curi di kedai runcit berkenaan. Suspek pertama bernama Khairul bin Haji Kula, 38 tahun. Suspek kedua bernama Aizuddin bin Asman, berumur 19 tahun. Manakala suspek ketiga seorang wanita bernama Siti Fatimah binti Haji Muhammad Saleh, berumur 34 tahun. Dan kesemua suspek tidak mempunyai pekerjaan. Hasil siasatan yang dijalankan mendapati semasa insiden berlaku, suspek pertama memandu sebuah kenderaan dan berhenti di sebuah kedai runcit di kawasan Kampung Katok. Sejurus selepas itu, suspek kedua turun dan mengambil satu bekas tempat menyimpan minuman berwarna merah, manakala suspek ketiga mengambil satu bekas jenis plastik berisi makanan lalu meninggalkan tempat berkenaan. Daripada sebutan kes yang dihadapkan, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh pertama dan kedua dengan dikenakan hukuman denda sebanyak RM1,500 dan dikehendaki membayar sebanyak RM25 kepada mangsa sebagai ganti rugi. Jika gagal membayar denda, kedua-duanya akan dipenjara selama 4 minggu di penjara Mara Burung bermula 14 Mei 2020. Manakala tertuduh ketiga dilepaskan setelah membayar denda sebanyak RM1,500. Seorang lelaki warga asing dan seorang penduduk tetap telah ditahan di penjara Mara Burung bagi menantikan sebutan kes lanjut setelah kedua-dua suspek dipercayai melakukan aktiviti pemburuan haram dengan menggunakan senjata api di kawasan perhutanan Mukim Liang. Dua orang lelaki yang dipercayai melakukan aktiviti pemburuan haram dengan menggunakan senjata api di kawasan perhutanan Mukim Liang telah ditahan di dua lokasi berasingan pada 6 Mei 2020 yang lalu. Suspek pertama, seorang warga asing bernama Johnny Tati, berumur 36 tahun, bekerja sebagai tukang kayu. Manakala suspek kedua merupakan seorang penduduk tetap bernama Ricky Anak Kalung, berumur 34 tahun, bekerja sebagai pemandu kilang papan. Kedua-dua suspek ditahan oleh keanggotaan Balai Polis Labi, pasukan polis di Raja Brunei. Berikutan satu aduan yang memaparkan beberapa gambar kelibat dua orang lelaki membawa senjata api terakam pada kamera perangkap yang terpasang di perhutanan kawasan Labi pada 14 April 2020. Menurut daripada keterangan yang diperolehi daripada kedua-dua suspek, mereka telah mengakui ada memiliki senjata api buatan sendiri dan menggunakannya bagi tujuan memburu haiwan. Kedua-dua suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi dibacakan kesalahan memiliki senjata api tanpa lesen di bawah Seksyen 17-1 Akta Senjata Api dan Bahan Letupan Penggal 58. Setelah perbicaraan, kes dijalankan, pihak mahkamah telah memerintahkan kedua-dua suspek dilepaskan dengan jaminan mahkamah sebanyak RM10,000 beserta 2 orang penjamin tempatan. Namun memandangkan tidak ada penjamin, maka kedua-dua tertuduh dibawa ke penjara Mara Burung bagi menantikan susulan sebutan kes yang selanjutnya. Seorang warga asing dihadapkan ke Mahkamah Magistrate kerana melakukan kesalahan memandu dalam keadaan mabuk. Tertuduh Ariel Tolentino Sabado berumur 42 tahun ditahan semasa pemeriksaan Sekatan Jalan Raya melalui operasi sepadu yang dikendalikan oleh pasukan polis di Raja Brunei bersama Jabatan Pengangkutan Darat di Jalan Tutong pada 28 Januari lalu. Tertuduh telah dihadapkan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 26(1)(B Akta Lalu Lintas Penggal 68, iaitu memandu dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh alkohol. Tertuduh mengaku bersalah dan dihukum denda sebanyak RM2,000 dan jika gagal membayar denda akan dipenjara selama 2 bulan.
Tertuduh telah dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah dan diberikan tempoh sehingga 28 Mei ini bagi menjelaskan denda. Pihak mahkamah juga memerintahkan ke atas tertuduh bagi penggantungan lesen memandu selama 3 tahun bermula 12 Mei 2020. Negara Brunei Darussalam pada masa ini sedang berada di musim peralihan monsun yang mana pada lazimnya negara mengalami keadaan cuaca panas pada waktu siang dan tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang lemah pada waktu pagi, manakala pembentukan awan ribut petir berlaku di waktu petang. Ribut petir kebanyakannya berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang dan merebak ke kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu sebelah malam hingga awal pagi. Musim peralihan monsun ini dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mei atau awal bulan Jun. Keadaan cuaca tidak menentu diramalkan berlaku pada minggu ini dengan hujan lebat sekali sekala atau hujan berpetir menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Walau bagaimanapun, cuaca baik sekali-sekala juga dijangka berlaku pada siang hari. Keadaan cuaca lebih aktif juga diramal akan berlaku esok. Sementara itu, keadaan laut di perairan Brunei dijangka berada di bawah paras 0.5 meter sepanjang minggu ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus memantau keadaan cuaca dari masa ke masa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya maklumkan mengenai beberapa perubahan waktu perkhidmatan di kesemua pusat kesihatan di daerah Blyth. Mulai esok, perkhidmatan rawatan bagi gejala demam, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya perlulah mendapatkan perkhidmatan tersebut di Pusat Kesihatan Seria sahaja. Pusat Kesihatan Seria dijadikan sebagai klinik khusus bagi menangani kes-kes flu sahaja. Dari itu, klinik flu di pusat-pusat kesihatan lain di daerah Blyth adalah ditutup buat sementara waktu. Ada ramai ingin mendapatkan rawatan bagi gejala demam, batuk, selesma, masalah pernafasan dan sebagainya di luar waktu beroperasi Pusat Kesihatan Seria. Bolehlah menghubungi Pusat Kesihatan Sungai Liang atau Sari Center, Hospital Suri Sri Begawan. Berikut adalah secara ringkas waktu beroperasi dan lokasi bagi menangani kes flu. Waktu beroperasi dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari-hari kelepasan awam dari pukul 8 pagi hingga 2 petang pada sepanjang bulan Ramadan atau 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 petang hingga 4.30 petang. Bagi pemindahan lokasi beberapa perkhidmatan lain di Pusat Kesihatan Seria pula ialah seperti yang tertera. Sementara itu, bahagian perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi klinik penyakit kronik dipindahkan ke Pusat Kesihatan Kuala Blyth. Waktu beroperasi 8 pagi hingga 2 petang pada sepanjang bulan Ramadan atau 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Bahagian perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi klinik general dipindahkan ke bahagian farmasi Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blyth. Perkhidmatan farmasi bagi kes-kes yang tidak berkaitan dengan flu termasuk call and collect dan auto refill dipindahkan ke bahagian farmasi Hospital Suri Sri Begawan. Perkhidmatan tersebut boleh dihubungi melalui 334-0424. Perkhidmatan Community Secretary dipindahkan ke Unit Kesihatan Mental Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blyth. Perkhidmatan pengambilan darah dipindahkan ke bahagian pengambilan darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blyth dan Klinik Pemakanan Masyarakat. Pesakit akan dihubungi terus oleh pihak klinik berkenaan. Manakala semua perkhidmatan lain yang tidak disebutkan adalah ditiadakan buat masa ini. 3 produk pensanitasi tangan dan 1 produk disinfektan telah mendapati mengandungi bahan kimia yang tidak diisytiharkan dan melebihi had keselamatan mengikut jenis produk. Dapatan tersebut adalah berdasarkan hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. 3 produk pensanitasi tangan tersebut adalah Cosmo Instant Hand Sanitizer Antiseptic atau Disinfectant Germ Protection with Moisturizer and Vitamin E 65 ml,
Premo Hand Gel Hand Sanitizer Original 500ml dan Premo Hand Gel Hand Sanitizer Green Tea 500ml. Manakala produk disinfektan pula adalah Robinson Isopropyl Rubbing Alcohol 250ml. Berikutan hasil dapatan ini, produk-produk tersenarai di atas adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara. Untuk maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian telefon 239-3298 sambungan 208. Menghantar email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.pn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di tingkat 1 bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras, Mukim Gadong A atau hubungi talian Darussalam 123.